Okay. So kalau kamu tengok minggu lepas, persamaan yang cikgu bagi kamu itu semuanya bukan linear kan. Tapi bila cikgu suruh awak lukis graf, cikgu ubah pasi S dan pasi Y. Cikgu ubah nama dia. Okay? Cikgu ubah nama pasi S dan pasi Y. Kadang-kadang awak nampak kan ada log, kadang ada XY, ada X kuasa 2. Dan bila cikgu ubah itu, bila awak lukis graf, awak dapati awak dapat satu garis lurus. Walaupun bukan satu garis lurus yang sangat tepat. Sebab kita masalah nilai-nilai ambil daripada eksperimen. Kalau nilai-nilai kita ambil daripada pengiraan, kita memang boleh dapat tepat lah. Di mana dalam lesson pertama cikgu pernah tunjuk kepada awak. So yang kita buat dalam graf itu, tapi awak sekurang-kurangnya nampak lah garis itu hampir lurus walaupun bukan sharp lah sebab nilai eksperimen. So apa yang kita nampak ialah sebenarnya bila kita ubahkan sesuatu kepada paksi kita, sesuatu hubungan yang tak linear boleh jadi satu bentuk yang linear. So minggu ini kita akan belajar macam mana ubah. Macam mana cikgu tahu itu kalau pakai S kuasa 2, itu pakai log Y, itu pakai 1 per S, benda itu boleh jadi lurus. Okay? Apakah cara untuk tentukan dia? So inilah yang kita akan belajar dalam minggu ini. Okay. So sebelum ini kamu kena faham untuk garis lurus, okay, cikgu ambil bentuk kecerunan persamaan garis lurus dalam bentuk kecerunan yang kita selalu kata Y sama dengan MX tambah C. Okay? Di mana ini merupakan koordinat Y kita kan? Okay? So dia ada kaitan dengan pasi Y kita. Okay, ini kecerunan garis perkenaan. Ini berkaitan dengan koordinat X kita kan? Berkaitan dengan koordinat X kita iaitu pasi X kita. Dan ini ialah pindasan Y kita. Okey, pindasan Y kita. So secara annya apa yang awak nampak, untuk satu persamaan garis lurus, dia ada 3 bahagian. Iaitu dia ada 3 seputang, okey? Iaitu seputang untuk pasi Y, okey, seputang untuk MX, iaitu kecerunan dan pasi X. Kecerunan dan pasi X. Kemudian dia ada lagi satu seputan yang menunjukkan kepada pintasan Y. Okey, cikgu mula dengan pintasan Y dulu. Okey. So, pintasan Y untuk satu garis lurus dia hanya mungkin potong pasi Y kita di satu tempat. So, kita akan dapati untuk satu garis lurus dia punya pintasan Y dia adalah tetap. Okey, pintasan Y dia adalah tetap. So, kita panggil dia sebagai dia mesti satu benda yang bernilai pemalah. Satu nilai yang tetap. Contohnya 2, 5, 1/4, negatif 5, negatif 6, satu nilai yang tetap. Okey. Manakala untuk tepang ini, iaitu koordinat Y kita. Kita fahamlah kan, untuk satu graf, kita katakan inilah graf kamu, inilah graf kamu. Tempat ini dengan tempat ini dengan tempat ini, mereka mempunyai koordinat Y yang berlainan walaupun satu garis yang sama. Okay? Walaupun ini adalah satu garis lurus yang sama, tapi di tempat ini, di tempat ini dan di tempat ini koordinat Y dia berbeza. Okay? Koordinat Y dia berbeza. So kita akan kata nilai Y itu adalah satu nilai pemboleh ubah sebab dia akan berubah ikut titik-titik yang ditanya ataupun titik-titik yang dikendaki. Okay? Tapi untuk pindasan Y tak. Kalau cikgu ambil 2 titik ini, cikgu suruh cari apakah pindasan Y, awak akan dapat nilai ini. Kalau cikgu bagi 2 titik ini, suruh awak cari pindasan Y, awak pun akan dapat nilai ini. Dia tak berubah. Okay? Walaupun cikgu bagi awak titik-titik yang berlainan di sepanjang garis ini, awak akan dapat nilai pindasan Y yang sama. Tapi tidak untuk koordinat Y. Titik pertama ada koordinat Y dia sendiri, titik kedua ada koordinat Y dia sendiri, titik 3 pun ada koordinat Y dia sendiri. So kita akan kata yang ini, seputang ini sebenarnya merupakan satu pemboleh ubah, manakala untuk pindasan Y merupakan pemalah. Okay, ini semua konsep kamu faham dulu, nanti baru faham apa yang cikgu nak cakap seterusnya. Okay. Lepas tu kita tengok seputan tengah-tengah ini yang warna hijau. So warna hijau ini M itu mewakili kecerunan dan sama jugalah
untuk satu garis lurus yang sama, tak kisahlah awak ambil titik pertama dan kedua ini ke, awak ambil dua titik ini ke, kalau awak kira dia sepatutnya mempunyai keserunan yang sama. Walaupun kita rujuk titik-titik yang berlainan di sepanjang garis itu. So kita akan kata M ini adalah pemalah. Satu nilai yang tetap. Manakala X ini mewakili koordinat X. Sama juga cerita lah ya. So untuk titik-titik yang berlainan, dia mempunyai koordinat X yang berlainan. Okey, di tempat ini. Okey, di tempat ini mungkin nilai dia 1, 1. Di tempat ini nilai dia 2, 2. Di tempat ini nilai dia 3, 3. So bila titik ini, X dia 1. Bila di sini, X dia 2. Bila di sini, X dia 3. X dia akan berubah. So S itu mewakili pemboleh ubah. So akhirnya apa yang awak akan nampak ialah sebutan pertama ini terdiri daripada pemboleh ubah. Sebutan ini merupakan gabungan. Di dalam dia ada pemalah, ada pemboleh ubah. Okay. Sebutan yang belakang ini merupakan pemalah balik. Okay, so ini cikgu tulis sini ya. Okay. Kalau kamu tengok dalam tajuk ini kalau cikgu nak panggil nama Pak C ni, cikgu sebenarnya biasanya tak panggil X. Cikgu tak letak huruf X kecil dan Y kecil dah. Cikgu letak Y besar dan S besar. Sebab ini ialah Pak C special. Macam tadi yang kita buat, ada yang log Y, ada yang XY, ada yang X kuasa 2. So nama special cikgu pakai huruf besar. So kamu akan tahu untuk 2 ini, dia terdiri daripada pemboleh ubah dan tidak boleh mengandungi pemalah yang belum diketahui. Nanti cikgu akan terang maksudnya. Okay. M dan C, dia hanya terdiri daripada pemalah. Maksudnya dia tak boleh merupakan pemboleh ubah. Okay. So sekarang sebelum kita pergi buat kerja ini macam mana kita nak ubahkan hubungan tak linear kepada hubungan linear. Okay. Kita perlu tahu dulu. Okay. Bila cikgu bagi satu benda sebutan kepada kamu, awak boleh beritahu cikgu dia adalah jenis pemboleh ubah iaitu paksi Y kita ke, ataupun dia adalah gabungan, okay? Iaitu ada keserunan, ada paksi S. Kalau awak kata dia adalah gabungan, awak kena boleh beritahu cikgu, okay, dalam gabungan itu yang mana satu merupakan keserunan, yang mana satu merupakan paksi S ataupun pemboleh ubah dia. Okay? Ataupun dia hanya merupakan satu pemalah. Okay? So ini contoh ini. Dalam exam tidak ada soalan macam ini. Tapi cikgu perlu latih awak buat benda ini. Lepas itu baru cikgu boleh ajar ini. Baru cikgu boleh ajar ini. Selepas cikgu ajar ini, baru awak faham. Oh, aku cikgu sampai dah. Kenapa hari itu bila cikgu buat latihan 6.1B, cikgu nak awak plot graf Y set S lawan S. Kenapa nak buat macam tu? Tapi belum kita hari ini slow-slow. Hari ini kita pergi kepada konsep dulu. So kita mula dengan paling asas. Ialah bila cikgu bagi satu sebutan kepada kamu, kamu beritahu cikgu yang cikgu bagi ini ialah pemboleh ubah iaitu paksi Y saya ataupun dia merupakan gabungan. Kalau awak kata dia ialah gabungan, awak kena beritahu cikgu okay, dalam gabungan itu, okay, katakan benda ini salah, katakan XY ini adalah gabungan. Awak kena cakaplah yang mana satu sebenarnya merupakan pemalah dalam dia, yang mana satu merupakan pemboleh ubah di dalam dia. Okey? Okey. Ataupun dia sebenarnya cikgu bukan dua ini, dia sebenarnya memang sudah merupakan satu pemalah. Okey. Kalau awak kata dia ialah ini punya, cikgu tak akan tanya apalah, terus dia. Contohnya kalau SY ini kalau awak kata dia ialah pemboleh ubah, cikgu tak akan tanyalah, teruslah ini SY saja. Okay. So di sini apa yang cikgu bagi kepada kamu ada dalam modul kamu yang cikgu bagi di sini. Kadang-kala kamu memang nampak cikgu bagi nombor 2. Cikgu bagi nombor 3. Tapi ada masanya cikgu akan mewakili dia dengan A dan B. Cikgu tulis sini A dan B adalah pemalah yang belum diketahui nilai dia. Maksudnya kalau kamu nampak sini negatif AS. Awak kena faham A ini sebenarnya ialah satu nilai. Hanya saya belum tahu apa nilai berkenaan. Okey, hanya saya belum tahu apakah nilai berkenaan Okey, boleh Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama.
Okey, cikgu mula daripada bawah lah. Okey, Ain. Untuk XY ini, awak rasa dia ialah pemboleh ubah ke? Dia merupakan gabungan ke? Dia merupakan pemalah? XY. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah sebab S pun boleh ubah, Y pun boleh ubah, so gabung masih pemboleh ubah lah. So XY ialah pemboleh ubah. Okey. Okey, kedua, negatif AX. Ada ni, awak rasa dia pemboleh ubah, gabungan, pemalah? Gabungan. Gabungan. Dalam gabungan itu, apa ialah F, apa ialah X? M negatif A, X, X. Ya. Okey, betul Okey, mungkin ada di antara kamu akan tanya, cikgu boleh tak saya tulis macam ni? A di sini, negatif X di sini. Okey, tidak digalakkan tidak digalakkan. Kalau sini memang ada benda, biarlah dia letak di tempat kecerunan. Kita tidak letak di belakang. Sorry. Okey, betul Okey, A, X, Y. Nah, atas apa pula? Okey, Wani. A, X, Y. Gabungan. Gabungan. Apakah M? A. Apakah X? XY. Sorry. Okey, betul. Kejap sebab benda ini dalam table. Okey. A, X, Y. Okey, betul. Okey, untuk ini, X kuasa 2. Farisa? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. So, terus X kuasa 2. Mungkin ada di antara kamu kata, cikgu ada 2. 2 kan pemalah. Okey, tapi kamu jangan lupa dalam matematik X kuasa 2 maksudnya ialah X darab X. So, sebenarnya tak ada pemalah di situ. Dua-dua ini ialah pemboleh ubah. Okey, so S kuasa 2 diangkat sebagai pemboleh ubah. So mungkin awak boleh buat notes di sini Kalau nombor itu terdiri dalam tempat kita punya kuasa, kita tidak angkat dia sebagai pemalah sebab maksudnya dia nak darab berapa kali nombor bawah ini. Nombor bawah ini nak, benda bawah ini nak darab berapa kali. Okey, boleh Okey, 3X kuasa 2. Atika? Gabungan. Gabungan. Apakah M kamu? 3. 3. Apakah X kamu? X kuasa 2. Okey, betul lah. Boleh Okey. Adika? Tadi Adika sudah. Sorry. Shiking. Ya. X. Punca kuasa 2 bagi X. Mana satu? Kalau gabungan? Kalau gabungan, apakah M kamu? Set. Pemalah. Biarlah pemalah. Hmm. Maksud kamu ini. Ini. S ini pemboleh ubah ke pemalah? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kalau satu nombor asyik ubah di dalam ini, mungkin tak awak dapat satu nilai tetap bila awak punca kuasa 2 kepada nombor, sesuatu nombor dalam ini. Kalau dalam nombor ini sentiasa berubah, bila awak buat punca kuasa 2 kepada nombor itu, adakah awak akan dapat satu nombor yang sentiasa tetap? Maksudnya saya masuk apa pun saya akan dapat pemalah. Dapat satu nombor tetap. Maksudnya kalau saya masuk 5, dia dapat, katakan saya masuk 4, cikgu dapat 2 kan? Cikgu masuk 5 pun dia dapat 2. Tak. Tak. So dia pemboleh ubah. Dia ialah pemboleh ubah. Dia bukan pemalah, dia ialah pemboleh ubah. Bukan marah awak, marah skrin saya. Okey, soalan 7. Soalan 7, Amira. Pemalah. Pemalah. Tak. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. 1 per X. Ada orang rasa dia ialah gabungan dah. 1 per X.
Tak ada, cikgu tak payah terang. Okey, sebenarnya satu lagi untuk ini kalau kita punya pemboleh ubah letak di sebelah bawah, kita pemboleh ada satu pecahan. Kita punya pemboleh ubah letak di sebelah bawah. Kalau atas ini, walaupun awak nampak ini sebenarnya macam pemalar kan, nampak satu. Tapi dia dianggap sebagai pemboleh ubah. Sebab cikgu tidak boleh tulis X saja di sini. Sebab S itu di bawah. So untuk menunjukkan dia di bawah, nak tak nak cikgu kena tulis 1 per S. Cikgu kena tulis 1 per S. So bila awak nampak 1 per S, awak kena faham ini ialah pemboleh ubah. Ini ialah pemboleh ubah. Walaupun awak nampak 1. Cikgu tak boleh tekan atas, tapi terpaksa tekan pula. Sorry ya, awak pening sikit hari ini. Dia kacau saya. Nak ke atas balik. Okey. Soalan 1 per A. Izzat, awak rasa pemalar, pemboleh ubah, gabungan, pemalar. 1 per pemalar. A. Okey, ialah pemalar. So, 1 per A. Okey, ini. 2 per X. 2 per X. Helmi? Pemboleh ubah. Pemboleh ubah 2 tu? Gabungan. Kalau gabungan, macam nak tulis? M awak ialah? 2. Boleh awak punya pemboleh ubah? Ataupun awak punya X? 1 per X. Kita akan tulis macam ini. Boleh? So yang ini kita akan tulis macam ini. So dia akan jadi gabungan. Okey, soalan 10 Haras. Soalan 10 Haras. Ya, teacher. Okey. 2 per A, pemboleh ubah, gabungan, pemalar. Pemalar. Ialah pemalar. Sebab yang ini no point kita letak tepi. Kalau kita letak tepi pun, ini pemalar, akhirnya pemalar juga. So kita tak payah letak di tepi kita terus tulis di. Okey, nanti. Cikgu. Kita tahu. Padan terlebih. So kalau ini kita tak payah letak tepi sebab atas pun pemalar, bawah pun pemalar. Kalau kita asingkan pun no point masih dapat 2 per A. Okey. Intan, AX per BY. Sekejap. Gabungan? Gabungan. Apakah M kamu? A per B. Okey, A per B. Pemboleh ubah? X per Y. Okey. Okey. So bila gabungan tu kamu tengok bila awak dapat jawapan ni, kalau awak darab dua ini awak boleh dapat dia, biasanya okeylah. Boleh tengok baliklah. Okey, ini pemalar. So okey. Ini pemboleh ubah, okey. Okey, ini logalima yang kacau sikit ya. Okey. Di sini cikgu kena beritahu kamu untuk logalima dia sendiri ini, dia sebenarnya cikgu tidak boleh kata LOG ini adalah pemalar ataupun pemboleh ubah. Okay? Kita akan tentukan LOG ini adalah pemboleh ubah ataupun pemalar di mana kita selalu rujuk apa di belakang dia. Okay? Apa di belakang dia. Maksudnya di sini kalau cikgu nampak Y, okey, Y ialah pemboleh ubah kan? Maka cikgu akan kata log Y ialah pemboleh ubah. Faham Log selalu kita akan rujuk kepada nombor di belakang dia. Benda di belakang dia. Kalau belakang dia merupakan pemboleh ubah, maka log Y itu merupakan pemboleh ubah. Log ini selalu ikut orang belakang. Cikgu selalu cakap macam ni. Log, kalau kita nanti soalan 14 ada depan ada belakang kan. Awak ingat, log selalu ikut orang belakang dia. Dia tak berapa suka orang depan dia. Dia suka orang di belakang dia.
So sifat akan ikut orang belakang. Kalau orang belakang itu buat baik, dia pun baik. Orang belakang itu buat jahat, dia pun jahat. Maksud saya, kalau orang belakang itu ialah pemboleh ubah, dia juga merupakan pemboleh ubah. Kalau dia ialah pemalas, dia juga merupakan pemalas. Okey, sebagai contohnya ini log 10A. A ini ialah pemalas kan? So log 10A ini ialah pemalas. Okey? Log dia sebenarnya tidak boleh diri sendiri. Dia tak hidup. Dia mesti berkandung kepada orang di belakang dia. Dia tak boleh hidup sendiri. Okey, 14. Ilya kan? Okey, Ilya. Ini macam mana? A log X. Yang depan tu mempengaruhi ke? Tak, tidak, bukan. Kalau setakat log itu sendiri, dia tengok belakang. Seluruh seputar ni kena tengoklah. Kalau yang tu gabungan boleh? Okey, kalau gabungan, apakah M kamu? A. A. Apakah awak punya X? Ataupun awak punya pemboleh ubah? Log 10X. Macam itulah boleh So di sini bila ada tepan belakang, so dia sebenarnya kamu boleh lihat secara perasingan lah. Awak lihat secara perasingan. Okey, so ini ialah pemalas, ini ialah pemboleh ubah. So akhirnya dia ialah gabungan. Dan bila kita nak agihkan mereka, sentiasa ingat dia, log ikut orang belakang dia. Dia tak ikut orang di depan dia. Okey, boleh Okey, itu secara aniah. Cikgu telah cuba senaraikan semua kemungkinan yang ada. Okey, sekarang baru kita ada satu lagi. Okey, kita ada satu lagi. 15. Oh, ada 2 orang lagi. Tak apalah. Okey, Bakis, ini? Gabungan. Gabungan. Apakah M kamu? Log 10A. Okey, log 10A. Apakah X kamu? X. X lah. Okey, boleh So ingat di sini sebab yang ini pemboleh ubah, yang belakang tu pemalas. So dia mesti jenis gabungan. Tapi bila awak nak tulis, awak ingat dia log selalu ikut orang belakang. So kali ini dia tak ikut X lah, dia ikut A sebab A di belakang dia. Boleh Okey, awak lengkapkan dalam nota awak dia. Tak sempat nanti awak salin balik dalam PDF lah. Okey, so sekarang baru kita tengok soalan. Okey, cikgu bagi satu soalan yang tak linear. Contohnya yang cikgu bagi ini ialah satu kuadratif ialah satu kuadratif. Maka sekarang kita akan belajar ialah macam mana kita ubahkan dia supaya jadi satu bentuk linear. So kalau kamu tengok seputang ini, kita ada 3 seputang sudah. 1, 1, 2, 3. Okey, kita kaji dulu. Ketiga-tiga seputang ini. Untuk dia jadi bentuk linear, kita nak satu hanya merupakan pemboleh ubah, satu lagi merupakan gabungan, satu merupakan pemalas. Mesti dalam 3 keadaan dalam macam ini, baru kita boleh jadi dia hukum linear. Kalau dia belum dalam keadaan macam itu, kita tak dapat ubah dia jadi bentuk linear. Okey, kejap. So, cikgu padam balik 3 seputang ini. Okey, so sekarang cikgu nak tanya Adam. Adam boleh cakap tak? Cikgu tak ingat. Adam? Adam? Ya, Cikgu. Okey, Y ini pemboleh ubah, gabungan, pemalas. Y. Y ini. Pemboleh ubah. Y ini. Pemboleh ubah, okey. Tadi cikgu pakai warna apa Kuning Kuning Hijau. Siapa ingat warna? Kuning. Kuning Kuning Tak lupa lah. Lupa cikgu ni. Okey, alah. Okey, atas. Okey, lepas tu ada sambung. AX. AX, gabungan. Okey, gabungan saya pakai warna apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Biru ke hijau? Hijau. Hijau hijau. BX kuasa 2 ada? Gabungan juga. Gabungan juga. So adakah ini memenuhi bentuk linear? Ada satu hanya ada pemboleh ubah, ada satu merupakan gabungan, ada satu pemalas. Ngam tak? Tak. Tak. Kita ada 2 kali gabungan punya. So maksudnya bentuk ini bukan bentuk linear. Okey, bentuk ini bukan bentuk linear. Kita kena buat sesuatu. Okey.
ada masanya dalam soalan tu dia sangat pak hati, dia bagi tips kepada kita. Dia bagi tips kepada kita apakah pemboleh ubah dia, apakah gabungan dia, ataupun apakah. Tapi dia takkanlah pak hati bagi semua lah. Kalau bagi semua, tak payah buat sudah. Tapi biasanya dalam soalan dia akan bagi tips sikit. Antara 3 seputang ini, biasanya salah satu dia akan bagi kepada awak. Ataupun dia mungkin bagi 2 kepada awak. Biasanya lah. Biasanya. Kalau tak, maka bebas ikut awak. Janji awak buat jadi dapat 3 seputang. 1 pemboleh ubah, 1 gabungan, 1 pemalah. So di sini cikgu telah tolong kamu. Cikgu kata awak punya pemboleh ubah merupakan Y per X. So kalau kamu tengok kita punya asal ini ialah Y. So awak hanya perlu fikir sajalah. Y macam mana nak jadi Y per X? Adam boleh? Y macam mana nak jadi Y per X? Apa tidak Darab dengan 1 per awak? X. Sorry? Darab dengan 1 per X. Okey, darab dengan 1 per S. Boleh juga. Kalau siapa nak kata bagi S pun boleh. So sekarang awak kena fikirkanlah untuk jadi benda ini awak nak lakukan tindakan ini darab 1 per S. Alamak, nampak serupa. Okey, darab 1 per S kepada ketiga-tiga seputang. Tak boleh pilih kasih darab kepada dia, 2 ini tak pedulikan. Kita akan darab 1 per S kepada ketiga-tiga ini. Okay? So, Y bila darab 1 per S, kita dapatlah Y per S. Okay. AX kalau saya darab 1 per X. A. Kalau BX kuasa 2 darab 1 per X. BX. So, tambah BX. So sekarang tengok balik seputang kita. Okey, seputang pertama ini ada pemboleh ubah, gabungan, pemalah. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. A. Pemalar. Okey, A pemalah. Sorry. A pemalah. BX. Gabungan. Okey, BX gabungan. Okay, dalam gabungan ini mana satu M, mana satu X? M kamu ialah? M adalah B, X adalah X. Okay. So boleh So bila awak tulis sampai sini, awak sudah berjaya ubah dia kepada hukum linear. Dan dalam hukum linear yang awak tulis ini, awak akan tahu awak punya pasi Y ialah Y per X. Dan awak punya pasi X ialah X, awak punya keturunan ialah B, awak punya pindasan Y ialah A. Itu maksudnya. Okay? So apa yang awak perlu buat hari ini ialah bila cikgu bagi satu hubungan kepada awak kaji dulu. Okay? Biasanya yang cikgu bagi ini semua bukan bentuk linear lah. Okay? Awak kena fikirkanlah apa yang saya boleh buat supaya dia jadi bentuk linear. Kemudian daripada bentuk linear itu, okay, untuk pemboleh ubah dan pemalah kita tak risaulah. Dia kan. Pemboleh ubah ialah Y per S. Okay. Pemalah dia ialah A. Ya. Yang bahagian gabungan itu awak kena fikirkan dulu lagi lah. Dalam gabungan ini, mana satu merupakan keturunan, mana satu merupakan pindasan Y. Dan cikgu highlight sini berhati-hati dengan tanda ini Kalau dia tolak kena tulis Kalau dia tolak kena tulis. So dalam latihan saya, okey, 3 soalan pertama cikgu bagi, 4, 5 cikgu tak bagi. So yang cikgu tak bagi itu bebas, awak sendiri tengok. Kalau awak rasa cikgu, itu sudah dalam bentuk linear, maka awak terus tulis jawapan saja. Tak payah buat apa-apa di sinilah. Tak payah buat apa-apa di sini. Kalau awak rasa itu sudah merupakan jawapan dia. Okey, so kita tengok soalan 2. Kita tengok soalan 2. Habis dalam satu round. Okey, turun ke bawah balik. Ain. Okey, yang pertama ini XY pemboleh ubah gabungan, pemalah. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah warna kuning. Tak nak naik. Okey, baru naik. Okey. AX kuasa 2. AX kuasa 2. Sambung Ain. Gabungan. Okey, AS kuasa 2 ialah gabungan. Okey.
Di sini cikgu akan ambil tolak juga. Tolak BS kuasa 3. Gabungan juga. Gabungan juga. So maksudnya tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kita kena buat lagi lah sebab dia belum lagi dalam bentuk linear. Dan di sini sekali lagi cikgu tolong kamu, cikgu kata ini ialah Y. Kejap. Ada benda missing kot. Kejap. Sorry. Kamu ubah sikit. Ini juga Y per X kuasa 2. Y per X kuasa 2 Sorry ya, cikgu ada tempat benda missing. Y per X kuasa 2 Alamak, apa jadinya? Ini Amu ubah sikit Jadi Y per X kuasa 2. Kalau tidak nanti tak jadi. Y per X kuasa 2 Okay, sorry. Okay, balik ke sini. So, kamu fikirkanlah yang ini. Memang kejap. Memang betul. Memang tak silap. Memang betul. Cikgu yang tersalah fikir. Sebab lupa ini ada S. Okay, so sekarang, sorry. Ini memang betul. Okay, kalau kamu tengok sini, so awak kena fikirkanlah. Awak kena fikirkan macam tadi. SY macam mana jadi Y per X? Naik atas siapa? Okey, ada ni. SY macam mana boleh jadi Y per X? Okey, kalau kamu tak boleh satu langkah terus pergi kepada Y per X, sebenarnya awak boleh buat 2-3 langkah. Boleh buat 2-3 langkah ataupun mungkin awak fikirkan awak nak buat apa. Janji akhirnya yang baris terakhir saya ini ialah Y per X. Boleh terus? Kalau tak boleh terus, mungkin awak step by step. Pindahkan Y ke? Pindahkan Y. Kalau awak pindahkan Y ke sini, nanti awak dapat S di atas. Tapi yang ini S letak di sebelah bawah tau. Yang ada di atas ialah Y. So kita bukan pindahkan Y, tapi kita pindahkan X. Oh. Okay, so kita tapak Y dulu maksudnya tak terus tapak tak apa, kita by step. So nak pindahkan S ini macam mana? Dia jadi bahagi. Bahagi, okay. So ingat bila awak lakukan kerja, so cadangan kawan kamu step langkah pertama dia bahagi S. Setiap sebutan kena buat kerja ini So SY bagi S dapat Y. AX kuasa 2 kalau bagi X. AX. Tolak BX kuasa 3 kalau bagi X. Tolak BX kuasa 2. Tolak BX kuasa 2. Okay. Okay, tapi tak sampai lagi. Kita nak sampai macam ini. So langkah kedua awak apa nak buat pula? Supaya Y boleh jadi Y per X. Pindahkan X. Bukan. Sekarang awak Y. Awak kata pindah Y mana? Pindah pindah X mana? Awak kata nak pindahkan X dari mana? Dari kanan ke kiri? Macam mana? Jadi Y per X sama dengan AX tolak BX. Awak pindah di sini. Tak boleh sebab sini ada tanpa tolak. Lagipun, okey, kamu tengok, kerja awak pindah itu awak sebenarnya buat kerja apa? Bahagi X kan? Maksudnya cikgu katalah, kalau awak nak buat kerja bahagi S, ingat setiap sebutan akan mengalami kerja itu. Apa yang awak buat tadi awak bagi saya jawapan macam ini kan? Awak bagi saya jawapan macam ini kan? Awak dapat tengok ni. Y awak bahagi S, dapat Y per S. BS kuasa 2 awak bagi S, awak dapat BS. Tapi bagaimana dengan AX? Adakah awak sudah bagi X? Tak. So sepatutnya yang tengah-tengah ini akan jadi apa? A je. A saja. Okey, boleh
So cikgu sebenarnya lepek galakkan kamu, cakap saja awak nak buat kerja, cikgu saya darah X, cikgu saya bahagi X. Okey? Kita hanya gunakan ayat saya pindahkan ialah untuk tajuk inilah untuk memudahkan awak. Kecuali contoh ini, tolak BX kuasa 2, saya nak pindah ke depan, jadi tambah BX kuasa 2. Kalau tidak, senang lakukan kesalahan yang awak sebut tadi sebab aku perasan satu nombor rupa buat. Okey, so kita dapat bentuk ini. Okey, sama macam apa yang dia nak sudah. Di mana ini ialah boleh ubah. Okey, A ini ialah Pemalah. okey, pemalah. Alah. A ini ialah pemalah. Negatif BX kita ialah Gabungan. gabungan. So, kita kena tengok jugalah. So, untuk gabungan ini, mana satu ialah M, mana satu ialah C. Negatif B, M, X, C. Sorry. Cikgu sepatutnya tu X, sorry ya. X, X. X, okay. Boleh So, kalau soalan tanya, okay, ubahkan ini kepada bentuk linear. Ini jawapan kamu, ini jawapan kamu. Hanya jawapan ini maksudnya ialah awak punya pemboleh ubah ataupun awak punya pasi Y ialah Y per X. Okey, awak punya keturunan ialah negatif B. Awak punya pasi X masih X. Awak punya pindasan Y ialah A. Boleh? Soalan ada dua cara tanya. Satu ialah dia tanya, apakah hukum linear perkenaan? Kalau dia kata, apakah hukum linear perkenaan? Inilah dia. Inilah jawapan dia. Tak payah terang belakang ini. Okey, tapi kadang-kadang soalan dia akan kata, okey, bagaimana benda itu, bagaimana hubungan tak linear ini dilukis sebagai satu hukum linear. Dia tanya bagaimana. Maka awak tunjuk benda ini, lepas tu awak kena terangkan bagaimana kita plot graf Y per S lawang X. Dengan keturunan kita ialah negatif B dan pindasan Y kita ialah A. So kita kena terangkanlah, terangkan agihan dia. Mana satu ialah pasi Y, mana satu ialah pasi S, mana satu ialah keturunan, mana satu ialah pindasan Y. Kalau soalan tanya bagaimana. Ataupun dia suruh nyatakan paksi kamu. Kalau dia sekarang kata, tolong tulis dalam bentuk linear. Okay? Tolong tulis dalam bentuk hukum linear. Ini saja jawapan kamu. Okay. Soalan 3. Sempat ke? Oh, tak sempat sudah. Okay. Okay, kamu cuba buat Kamu jangan risau nanti besok besok cikgu akan pick orang bagi jawapan. Kalau salah cikgu akan terangkan. Sebab awak nak hantar jawapan kepada saya sangat susah. Okay? So cikgu akan bincang dalam kelas terus apakah jawapan untuk semua soalan ini. Sebab ada beberapa soalan mungkin jawapan lebih daripada satu. Dan awak hanya perlu buat soalan, bukan semua boleh buat lagi. Buat soalan 3, 4, cikgu tengok 5, 6. Okay, 5, 6, 7 cuba Cuba. Dia susah sikit. Nak kata susah pun tengok siapa boleh dapat idea dia lah. Okey. Okey, 8, 9, 10. Okey, kalau kamu tengok soalan 10, tips cikgu ialah pasi S dia ialah X. Cikgu bukan bagi tips apakah pasi Y. Boleh ikut soalan cikgu nak bagi yang mana tu. Tapi ini awak cubalah jadi. Tak jadi tak apa. Sebab ada cert kan. Tengok cert usah takut kan. Tapi cuba. Tak dapat besok cikgu terangkan. Jangan risau. Dan 11, 12. Okey, sampai 13. Okey, 14 jangan buat lagi Sebab 14 sangat berbeza dengan contoh-contoh yang cikgu sudah terangkan. Dan cikgu akan ajar besok habis bincang sampai soalan 13, cikgu akan ajar inilah. Okey. So latihan hari ini ialah sampai soalan 13. Terus buat pada kertas saja. Terus buat pada kertas. Kalau kamu takut sendiri salah, mungkin awak pakai pensel. Nanti supaya bila cikgu betulkan, awak boleh pakai pen untuk betulkan lah Boleh? So itu latihan untuk hari ini. Sampai 13 14 jangan buat. Belum ajar.